ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamala. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya, hanya adanya. Kini ku jadi jati diriku sendiri. Ku rasa ini happy, ya itu pasti. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamala. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah ramai yang dah bersama kita. Tolong share dan tag kawan-kawan lagi. InsyaAllah supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada kita punya sembang personality malam ni. Geng insting malam ni. Suara saya clear tak? Suara saya ada kedengaran ke? Ramai yang dah bersama kita. Dr. Shanas, Siti Azman Rosli, waalaikumsalam. Dai Irfan, Dai Irfan pun ada ni. Farhana, Dr. Nurul. Alright, boleh kita share lagi yang kawan-kawan. Tolong komen sikit suara saya clear tak? Tadi sebenarnya isu dia keluar gambar tak keluar suara tak keluar gambar. Lepas saya restart balik je semua. Itu yang ambil masa sikit.
Boleh tolong komen tak? Clear tak? Dai Irfan, saya insting darah manis. Ha gitu. Boleh tolong komen tak? Clear tak? Dai Irfan, saya insting darah manis. Ha gitu. Alright, kita mulalah ya. InsyaAllah akan bertambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear Alhamdulillah. Okey. Okey, kita mula dan kita punya jemputan pun Puan Masyitah pun dah ada bersama kita untuk membincangkan tentang insting malam ni. Kena pula tu insting dengan malam Jumaat malam ni. Okay. Alright. Kita sekejap ya. Okay. Kenapa tak keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah keluar dah, nampak kan? Ada yang kata gelap, dah bercahaya dah rasanya. Okey. Bersama saya hari ni membincangkan tentang geng insting. Bersama saya Puan Siti Masyitah. Saya share sikitlah sedikit berkenaan Puan Masyitah ni. Puan Masyitah seorang insting berdarah B. Insting berdarah B mengenali Stephen ni daripada 2016. Okey, 2016 dan merupakan trainer batch yang kedua. Dan berkenalan dengan Stephen ni melalui Islamic Parenting Network. Islamic Parenting Network. Islamic Parenting Network. Okey. Tak apa, lebih panjang lagi akan diceritakan oleh Puan Masyitah sendiri lah, Tuan punya badan. Sebelum kita masuk ke topik kita, dipersilakan Puan Masyitah. Okay, terima kasih banyak Puan Nisha. Dengar suara Dengar. Dengar, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, kita mulakan dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, seperti yang Puan Nisha ceritakan tadi, saya mulakan sikitlah perkenalannya. Nama dah tahu kot ya, nama Siti Masyitah Sarif. Mula-mula kenal Stephen daripada saya bukanlah adik-beradik dengan speaker-speaker terdahulu, tiada pertalian keluarga lah kiranya. Tetapi yang samanya saya dan Dr. Nurul sama-sama mengenali Stephen sebab kami sama-sama daripada alumni Islamic Parenting Network. Sebab adalah seorang akak yang dalam Islamic Parenting Network ni, dia yang bersungguh-sungguh nak suruh kami belajar tentang Stephen. Kak Zura nama dia. Orangnya low profile je. Ustazah Azura, dia yang cerita pasal Stephen ni lah. Sebab Stephen ni boleh tahu tentang cara belajar anak katanya. Dan macam mana saya boleh ingat macam mana saya mula-mula masuk kelas Stephen yang pertama kali ni, saya membayangkan macam mana membayangkan usia anak masa tu. So senang nak ingat lah sebab usia anak yang nombor 2 waktu tu baru lepas pantang lebih kurang lah, awal-awal lagi lepas pantang tu. Saya pergi pada awal tahun 2016, pergi di Kelang. Waktu tu macam mana tak tahu lagi pun sebenarnya macam mana nak apa benda Stephen tu sebenarnya. Tetapi kita teruja nak tahu sebab dia ada kaitan dengan pembelajaran anak-anak. Itulah sebenarnya kisah mak-mak ni. Okey.
Okey, itu sedikit lah berkenaan kita punya speaker malam ni, speaker jemputan kita malam ni. Okey. Kita nak raikan ni, ramai orang yang komen kat sini, Dai Irfan je lain. Dia insting darah manis, yang lain insting darah A. Insting darah AB. Insting darah apa lagi malam ni yang bersama-sama dengan kita ni? Cuba komen. Insting apa lagi ada bersama-sama kita? Puan Masyita sendiri insting darah B. Darah B je. So darah O tak ada dengan kita ni. Insting darah O tak ada ke? Insting darah O tak ada ni. Alright. Nanti muncul tu. Okay. Alhamdulillah makin ramailah bersama kita. Okay, tolong share dan tag lagi kawan-kawan Okay, sebab insting ni dia rare tau. Memang rare lah. Dalam banyak-banyak personality ni, kalau kita pergi kelas advance dalam Stephen ni, kalau duduk dalam grup ni, orang insting ni adalah seorang, 2 orang, 3 orang. Macam tu lah. Memang dia rare sikit antara personality yang lain. So kita nak mengupas berkenaan orang insting ni hari ni. Okay, kita teruskan dengan soalan kita yang pertama malam ni. Berkenaan orang insting ni. Sebelum kita pergi jauh, kita minta Puan Masyita terangkan secara recap lah berkenaan insting ni. Gambar otak ni. Silakan. Okay, Alhamdulillah. Orang insting seperti yang kita lihat di dalam gambar otak ni kan, kalau selalunya kita dengar cerita tentang otak, kita akan dengar otak kanan, otak kiri, otak atas dan otak bawah kan. Dan ada juga orang membincangkan tentang otak tengah. Tapi dia macam secara berasingan, macam tidak sebagai satu benda yang dominan. Sebagai bukan satu tak ada kaitan lah dengan otak kanan, kiri, atas, bawah ni. Tetapi dalam Stephen, dia mengiktiraf otak tengah itu sebagai satu jenis personality yang ada ciri-ciri utama dia tersendiri. Maknanya dia sama setara dengan ciri-ciri orang lain yang mana dominan otaknya ialah atas, bawah, kiri dan kanan tu. Macam kita pernah dengar sebelum ni kan, apa itu ciri-ciri orang thinking, apa itu ciri-ciri orang sensing, feeling dan intuiting esok so mereka tu ciri-ciri dominan tu kita selalu dengar, tetapi otak tengah ni sebenarnya ditemukan dalam pengkajian Stephen ini sendiri sebenarnya. Apa bezanya otak tengah dengan yang lain-lain? Sebenarnya otak tengah ni pun sebenarnya dia ada ciri-ciri tersendiri. Macam tadi dekat slide tu dia tulis apa? Naluri kan? Macam mula-mula saya nak belajar, mula-mula saya masuk kelas Stephen tu, masa tu dia tak panggil program intro Stephen lagi, dia tak panggil PIS lagi. Tapi dia panggil preview masa tu. Kalau mula-mula kita tengok dia punya banner banting tu kan, saya rasa jaranglah orang nak teka dia tu orang insting. Walaupun kita tak tahu lagi apa ciri-ciri setiap satu tu, tetapi melihat kepada dia punya kata kunci tu, naluri dan serba boleh tu susah orang nak teka diri dia adalah yang itu. Samalah macam saya juga. Saya tengok banting tu yang mana satu sensing rasa bukan, thinking bukan. Saya tengok dekat feeling tu sebab ada emosi, ada hubungan. Tu kan perempuan selalu dikaitkan dengan emosinya. Lepas tu saya ingat saya feeling lah, tetapi ternyata saya orang insting. Mula-mula belajar tu memang macam banyak nak hadam kan, kita bela. Tapi sebagai orang insting, apa saya punya reaksi mula-mula tau, bila kita dah tahu satu-satu tu, kita memang akan banyak fikirkan tentang orang-orang sekeliling kita. Orang ni apa Orang ni apa, kita akan mula macam nak tahu pasal orang dulu sebenarnya. Tetapi dia takdirkan waktu tu saya pergi seorang dengan anak kecil, so saya dah prepare dah sebenarnya duit sebab nak simpan untuk anak lah, nak test anak, tapi anak yang sulung tu tak dapat ikut, so saya test diri saya lah. Dan bila kita tahu yang orang insting ni dia rupa-rupanya sebab dia nak cepat. Dia nak cepat, termasuk juga macam nak tahu diri dia, dan dia nak tahu juga tentang orang sekeliling dia. Dan kalau tanya orang yang belajar Stephen, dia akan
bila pertama kali pergi kelas, dia mesti akan ada banyak flashback kisah-kisah yang lama tu sebenarnya. Dan menjawab juga insting ni kan ciri-ciri naluri dan serba boleh dia tu. Kenapa dia dikatakan serba boleh? Serba boleh macam saya pun ada buat, dia nampak ke? Boleh nampak ke Syah? Serba boleh ni Oh, masih lagi kat otak ni. kat otak tadi Dia sebab dia ada perkataan naluri dan serba boleh kan? Ya. Boleh. Sebab ingatkan dia nak masuk darah. Tak masuk lagi tu. Okey. Apa ciri-ciri utama orang insting ni? Bila mula-mula dengan naluri tu saya pun tak faham lagi apa kaitan naluri tu kan. Sebab macam orang lain kita nampaklah seorang ni thinking, dia banyak fikir. Yang sini kita tahu sensing, dia banyak bergerak, banyak kuat memorinya. Tapi naluri ni apa ya? Rupanya kekuatan insting itu ada pada bila dia mengikut gerak hati dia, dan juga serba boleh itu sendirilah yang membuatkan dia special daripada orang lain. Kalau orang lain dia fokus satu benda kan, tapi insting itu sebenarnya dia boleh pergi ke mana-mana sebenarnya. Dia boleh cuba membuat pelbagai perkara. Okey. Sampai situ je lah dulu. Nanti kita sambung lagi. Okey, tu ada yang komen. Serba boleh, kadang-kadang serba salah. Itu dia. Itu ciri-ciri insting juga tu. Itulah pasal. Tak apa, nanti kita dengar lagi seterusnya. Insting. Okey, insting ni bila kita tahu orang tu orang insting, kita pasti akan tanya dia darah apa. Sebab dia ada perkaitan yang kuat lah dengan darah. Ni panjang explanation ni dalam kelas lah, tapi kita tak sentuh berkenaan dengan insting sahaja. Yang mana darah sangat mempengaruhi orang insting. So silakan Puan Masyidah untuk share berkenaan slide ni. Pasal darah ni. Kenapa kalau orang insting, kita memang akan kita memang wajib tanya sebenarnya. Darah jenis apa ya? Kita akan tanya. Semacam saya sendiri, saya darah jenis B. Sebab apa? Sebab tadi kita ada sebut keserba-bolehan orang insting tadi kan. Tetapi sebab apa? Sebab dia boleh menjadi mana-mana dia boleh mencuba menjadi mana-mana personality yang lain sebenarnya. Dia boleh cuba jadi thinking, dia boleh cuba jadi sensing, boleh cuba jadi intuiting dan boleh cuba jadi feeling. Tetapi yang specialnya kenapa kita kena tahu jenis darah dia? Macam kita belajar sebelum ni, kalau MK yang lain, MK maknanya mesin kecerdasan yang lain, dia punya jenis darah itu membantu dia untuk lebih menyokong dia untuk switch bila masa perlu. Dia sebagai darah tu sebagai faktor bonus untuk dia lah. So tetapi bila buat keputusan-keputusan penting, yang imamnya ialah MK masing-masing. Dia kena ikut ciri-ciri sensing, thinking, intuiting dan feeling. Tetapi apa bezanya dengan orang insting? Dia punya faktor darah tu boleh jadi satu panduan dan boleh jadi kekuatan untuk orang yang ber-MK insting itu sendiri. Contohnya macam saya berdarah B, bila nak buat keputusan besar dalam hidup, saya boleh berpandukan kepada faktor darah B, iaitu yang mana persis kepada orang intuiting. Sebab bila kita dah boleh cuba, dah boleh masuk mana-mana, so kita nak buat keputusan agak sukar kan. Jadinya faktor darah tu boleh membantu kita untuk lebih fokus dan boleh jadikan panduan ketika nak buat keputusan-keputusan yang penting. Contohnya bila masa nak pilih pekerjaan ke, bila masa nak pilih cara kerja kita macam mana ke. So kita merujuk kepada faktor darah kita yang mana identik dengan personality yang 4 tadi tu. Orang darah A, orang insting darah A dia memang akan nampak macam orang thinking. Kalau orang insting darah AB, dia memang akan nampak ciri-ciri sensing dia. Dia lebih ketara berbanding orang yang MK lain dan darah sama juga. Orang insting berdarah O, memang akan nampak ciri-ciri feeling dia tu. Dan orang insting berdarah B akan nampak ciri-ciri intuiting dia tu. Lebih berbanding orang lain. So kalau MK lain sebagai imam dia ialah personality genetik dia tadi tu kan. Tapi insting dia boleh menggunakan faktor darah sebagai faktor untuk dia dijadikan panduan lah. Dan faktor untuk kekuatan dia sebenarnya. Okey. Sampai situ dululah.
Alright. Itu berkenaan darah. Maksudnya dalam Stephen ni, orang insting je yang dia kena lebih sikit lah pak darah ni. Dia kena ikut membantu dia. Selain yang utama naluri tu dululah. Naluri dan kemudian darah tu sangat membantu dia. Untuk personaliti lain, kita tak galakkan sangat ikut darah. Memang sepatutnya keputusan yang besar guna balik bahagian otak yang dominan kita lah. Maksudnya mesin kita dasar ataupun personaliti masing-masing. Ni tak sama explanation berkenaan dengan insting ni dia tak sama dengan personaliti yang lain. So jangan campur adukkan insting ni. Sebab tu saya cakap rare sikit ni. Rare sikit ni. So, kena faham betul-betul ni. Sebab apa? Bila tak faham, dia akhirnya orang insting ni pun dia tak tahu. Dia tak jumpa insting dia. Dia tak jumpa insting dia tu. Tu jadi kita share tu. Cabaran dia macam mana orang insting nak jadi insting tu. Kejap lagi. Okay, kita teruskanlah dengan soalan. Sebenarnya ada soalan lah dekat komen ni. Ada soalan Saya dah. dah kehilangan sebenarnya sebab dia terkeluar tadi. Okey. Tak apa, jadi saya check balik. Okey, seterusnya saya share sikit. Okey, untuk kalau yang masih lagi belum buat test, boleh kontak sama ada Puan Masyitah ataupun saya, dan saya insyaAllah akan pergi ke Negeri Sembilan dan Melaka pada hujung minggu ni. So mana-mana yang berada di Negeri Sembilan dan Melaka boleh hubungi saya lah kalau ada kenalan yang nak buat test kat sana Tolong war-warkan. Okey, seterusnya soalannya adalah apakah maksud seorang insting tu menjadi insting? So insting tu susah nak jadi insting ni kadang-kadang dia tak jumpa. Sampai akhirnya dia tak jumpa, dia insting, betul ke aku insting? Macam mana? Apa maksudnya tu? Insting tu jadi insting. Okey, persilakan. Okey, macam mana nak jadi insting? Soalan dia ni ringkas tau tapi deep tapi memang kebanyakan orang insting itulah persoalan dia. Sebab selama ini dia akan mencari-cari diri dia. Mencari-cari apa sebenarnya kelebihan diri dia. Sebabnya macam sebelum-sebelum ni saya pun pernah buat personality test yang lain juga. Mereka akan kata saya kelebihannya kat sini, macam-macam lah. Dan saya akan mengiyakan, betul. Tapi kita macam tak tahu sebenarnya kat mana kelebihan kita. Sebenarnya bahagian mana yang kita perlu tonjolkan. Okey, bila dalam Stephen ni barulah saya nampak rupa-rupanya ada ciri-ciri tertentu dalam diri kita, orang insting yang special. Yang lain daripada orang lain. Itulah yang saya ada buat ni. Boleh nampak ke? Turunkan sikit ni antaranya supaya tak melalutlah kita cakap panjang-panjang mana yang boleh nampak lah. Okey, boleh Okey, ni ciri-cirinya. Okey, yang pertama yang ni cuba menjadi macam thinking kan, tiru gaya thinking dan sensing dengan alat bantu mengajarnya Okey, supaya tak pergi jauh sebab saya darah B dia cenderung untuk pergi ke mana-mana Okey, sekarang serba boleh ni saya ceritalah sebab Puan Isha kata dalam sharing ni kita mau nak cerita pengalaman diri kita kan sebab kita orang nampak. Alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi seorang walaupun tanpa sedar diri kita insting, saya ditakdirkan boleh melalui kehidupan sebagai seorang insting yang daripada kecil, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, saya dapat pengalaman untuk jadi seorang insting yang banyak yang ada ciri-ciri di sini. Alhamdulillah. Maknanya environment tu membantu saya menjadi insting. Contohnya lah saya bagikan, orang insting ni dia serba boleh. Maknanya dia suka, macam ni ada perkataan suka keterlibatan. Dia suka terlibat, dia suka cuba macam-macam benda. Dia tambah pula dengan darah B saya tu kan, darah B ni macam orang intuiting. Macam orang intuiting yang dia suka benda baru. Orang insting itu sendiri, mana-mana mana-mana darah pun, orang insting itu sendiri, dia sebenarnya sifat semula jadi dia suka nak terlibat. Kalau contoh kat sekolah kan, dia ada pertandingan ke, ada event ke, ada hal sukan ke, dia suka nak terlibat. So contoh serba boleh yang saya boleh bagi contoh lah waktu sekolah, hari sukan kan, ada kawatnya, ada balapannya, ada yang lompat jauhnya, yang kat tepi-tepi tu kan. Nak jadi cerita, ada sekali hari sukan tu sebab orang yang tidak ada wakil rumah untuk acara lari jarak jauh 1,500 meter tidak ada. Sebenarnya saya punya preference, saya suka lompat jauh.
Tapi sebab tak ada, so orang insting ni dia macam dia suka nak terlibat. Oh tak ada tak apalah, bolehlah saya tolonglah macam tu. Sebab itulah ada ciri-ciri di bawah ni. Dia semua dia terangkum dalam sini ciri-ciri dia menolong. Dia nak mencukupkan apa yang tak cukup. Jadi dalam satu event Hari Sukan tu saya ingat lagi, saya ada masuk rali pecut pun ada, 4 kali 100 pun ada, 1,500 pun saya masuk juga sebab tak ada wakil rumah kan, masuk. Tetapi kita semuanya sederhana je lah, kita tak beri macam orang lain lari 1,500 lepas tu jatuh kat ujung tu kan, siap apa. Tapi orang insting ni sebab dia bukan itu passion dia kan, tapi tak mencukupkan ruang je, lari je macam biasa sampai habis. Dah habis tu alhamdulillah lah, tak adalah jatuh-jatuh ke kan, dah habis pergi tempat lompat jauh pula, macam tu. Sebab dia semua boleh ke sana kemari, macam itulah contohnya. Tetapi dia serba sederhana lah. Tetapi jangan pula anggap serba sederhana tu sebagai satu kelemahan. Sebenarnya orang insting ni kalau dia buat satu benda tu sungguh-sungguh, dia boleh je mengatasi orang lain, MK lain yang mungkin tak prepare. Ataupun orang tu prepare tapi kita prepare lagi lebih kan. Sebenarnya kita boleh je mengatasi orang lain juga sebenarnya. Saya bagi contoh orang lain jugalah yang insting yang hebat lah bagi saya. Kalau siapa yang kat sini juga ada Islamic Parenting Network memang akan kenal lah. Saya sebut nama adik Darwish dan Darwisha. Kalau siapa kenal, mereka ni hufaz kecil, hufaz cilik. Kalau siapa yang mengikuti perkembangan mereka lah sejak kecil, selain daripada hafaz Quran, mereka cuba macam-macam aktiviti. Dan memang orang yang MK lain pun akan wow. Sebenarnya mereka ni bila dah dites, kedua-duanya insting. So bila dah tahu tu barulah saya pun macam patutlah sebab macam-macam benda lah dia orang buat sebab maknya homeschool kan mereka. Dan siapa yang tahu ceritanya tahulah, dengan berkudanya, dengan swimmingnya, dengan public speakingnya. Sebenarnya memang anak insting boleh dihantar ke mana-mana. Dan kalau cukup latihannya kat situ, mereka satunya dia cepat, dia pantas untuk dapat sesuatu tu. Dia mudah untuk adaptasi pelbagai perkara. Itu kelebihan dia lah, kelebihan orang insting. Mudah adaptasi dan dia suka suatu benda tu, dia bukan dia cepat belajar, dia nak buat benda pun dia suka cepat. So bila dia nak pantas. Sebab apa dia pantas? Sebab dia memang otak tengah ni ialah salah satu ciri-ciri dia respon spontan. Kalau macam orang thinking dia akan fikir dulu kan. Orang intuiting dia akan observe. Orang feeling dia main perasaan dulu. Tapi orang insting ni dia tak sempat nak benda-benda lain tu. Dia terus je, dia spontan. Itu yang dia tonjolkan dalam respons dia. So itu yang dia jadi macam cepat tu, dia pantas tu. Lagi ciri-ciri dia, bila dia banyak keterlibatan, confirm lah dia ramai kawan. So kalau orang insting ada ciri-ciri ni semua, maknanya betul lah dia nampak insting dia tu. Apa lagi contoh ya? Okey, saya bagi contoh lah. Zaman sekolah saya alhamdulillah dapat melalui terlibat dengan pelbagai perkara lah, alhamdulillah. Nak join silat lah, nak join persatuan itu ini. Tetapi bila kita banyak sangat terlibat, adalah consequences ni kan. SPM tak berapa okey. Saya daripada sekolah berasrama penuh, tetapi kalau ditakdirkan tahun 2000 SPM ya, tahun itu pertama kali tidak ada aggregate. So saya selamat di situ. Sebab kalau sebut aggregate memang tak cantik lah. Tapi orang tanya saya jawab 3A. Sebabnya saya agak aktif lah waktu di awal form 4 tu, sampai tak sempat nak catch up banyak subjek. So bila saya dapat masuk ke universiti, universiti tu pun saya ambil course yang memang macam yang sebab itu je yang layak dengan result saya itu. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan sebab orang insting boleh masuk mana-mana kan. Saya ambil pengajian sports management, pengurusan sukan dan rekreasi. Dan waktu tu saya berazam lah, saya kata tak nak sibuk-sibuk sangatlah diploma ni. Tak nak sibuk-sibuk, tak nak jadi terlibat sana sini sebab kita dah serik kan dengan SPM yang tak berapa okey. So masuk diploma pengurusan sukan ditakdirkan dalam course tu memang banyak benda yang kita perlukan keterlibatan. Dia bukan macam subjek, dia bukan macam course yang memang masuk kelas, balik kelas, study je, tak. Pengurusan sukan tu sangat best. Dia memang sesuai lah dengan orang insting. Sebab dia banyak kena anjurkan event, ada subjek pengurusan acara, ada subjek golf, macam-macam lah. So kita memang ada subjek yang kena naik gunung, turun gunung, kena pula dengan saya punya darah B tu kan, suka adventure. So
dia tak lari, saya secara tidak langsung saya menjadi insting juga di ketika saya kata saya tak nak terlibat sangat tu. Kononnya tak nak jadi insting lah. Walaupun waktu tu tak tahu yang kita ni ciri-ciri tu kan. Dan kurikulum yang wajib masuk pun saya masuk 1 je. Dan masuk 1 tu pun asalnya tak nak aktif sangat lah, cukup-cukup makan lah waktu kurikulum pergi. Tapi nak cerita insting ni, dia tak boleh tak terlibat, tak aktif. Dia dah masuk bila tak ada orang nak volunteer kan, tak ada orang ke nak volunteer jawatan ni, tak apa sayalah. Dia akan pergi memenuhi ruang-ruang kosong tu, mengofferkan diri dia. Itu ciri-ciri insting ya. So alhamdulillah walaupun dalam keterlibatan itu waktu diploma pun alhamdulillah masih boleh jadi pelajar terbaik lah diploma. Sebab saya memang dah nekat waktu belajar saya memang nak fokus juga sebab saya nak tembus yang SPM dulu. Itu antara contohnya lah. Alright, seterusnya kita minta Puan Mashita untuk share. Ni. Berkenaan orang insting ni. Dia lain daripada yang lain ni. Kalau yang lain, kalau persentil lain kita akan nampak persentage dia 20, 40, 40, 100. Tapi bagi insting ni dia lain. Dia memang lain. So kita minta Puan Mashita untuk share lah kenapa tu. Okey, kalau yang sebelum ni kita nampak kan dia punya kotak-kotak tu dia ada nombor 100, ada nombor 40, ada nombor 100, 40, 20. Okey. Tetapi kalau insting ni senang, dia nampak dia 50, 50, 50, 50 di keempat-empat kotak itu. Sebabnya macam tadilah kita rujuk balik kepada ciri-ciri insting, sebabnya dia serba boleh. Dan dia boleh beradaptasi dalam mana-mana keadaan. Kelebihan dia tu. So bila dia pergi join orang thinking, dia ada 50% dia punya kelebihan untuk tiru orang thinking punya gaya. Tu maksud dia adaptasi tu. So kalau dia pergi dengan orang sensing, dia ada kelebihan 50% tu. Dia macam tak adalah janggal. Macam kalau orang lain ada yang otak seberang tu dia ada 20% je kan. Dia mungkin agak struggle lah untuk mencuba menjadi orang lain. Tapi insting dia ada 50. Dia separuh daripada kelebihan dia tu kan. So 50-50 dia boleh. Dia masuk dengan orang sensing, dia cuba ikut SOP orang sensing. Dia masuk gang feeling, dia akan cuba jadi meriah macam orang feeling. Dia masuk gang intuiting, dia cuba jadi orang yang macam detektif macam orang intuiting. Begitulah. Tapi memang dia akan lebih kepada dia punya jenis darah lah. Kalau dia darah macam saya darah B tu, saya akan lebih kepada intuiting tu lebih lah. So bila masuk 50 intuiting plus darah tu, dia akan lebih kat situ lah. Itu maksud dia. Tetapi kenapa 100% pada tengah-tengah insting tu, dia akan potensi dia akan lebih bila dia betul-betul gunakan dia punya ciri-ciri insting tadi tu. Itulah kekuatan dia yang sebenar. Bukan meniru menjadi yang MK yang lain. Sebab sifat insting ni sebenarnya dia melengkapi yang lain. Apa yang saya tak tulis kat sini, salah satu ciri-ciri dia pembantu yang baik, pembantu terbaik. Ya, betul. Orang insting ni dia sebab apa ada yang tanya pasal kenapa nak cerita pasal darah. Insting ni dia ada salah satu daripada ciri dia adalah responsif. Dan darah tu punya personality, pengaruh dia pun adalah pengaruh darah, fungsi darah ni, personality fungsi darah dia adalah responsif juga. So bila dia sama-sama responsif, so dia orang ni akan bersatu untuk react dulu. Sebab tu orang insting dia akan direct dengan ikut darah dia dulu. Sebab tu kita tak dapat nak ceritakan insting dan darah ni secara berasingan. Walaupun kita tahu memang insting ni ada ciri-ciri dia. Sebab ada yang tanya tu. Dia kata kenapa tak cerita asing-asing. Insting dulu baru cerita darah. Dia memang akan agak nampak seiring lah sebenarnya darah dengan insting tu. Okay. Ada ni Dr. Shahnaz tanya apa contoh pengalaman Tishi dapat rasa 7 sense tu. Ceritalah. Ada cerita. 7 sense tu 7 sense ada tak? Itulah bila orang tanya apa naluri orang insting ni kan, apa pengalaman. Sejujurnya lah saya bila tahu pasal tu saya kata ya ke? Macam kita tak berapalah yakin sangat sebab salah satu ciri-ciri insting ni juga dia agak macam kurang keyakinan diri jugalah sebenarnya. Tetapi bila dia tanya-tanya tu, saya suka dengar kisah orang lain dulu. Dahsyatlah kisah diorang ni yang boleh agak sebelum terjadi kan. Dan nampak ciri-ciri diorang tu memang yang
ustaz-ustaz kan yang memang mungkin makam lebih tinggi lah kan boleh nampak. Kalau pengalaman saya sendiri yang kecil-kecil je lah, macam katalah suami nak repair lampu kan, baik-baik nanti tu nampak macam baik-baik nanti kan jatuh bang. Betul jatuh lepas tu. Sikit-sikit macam tu lah, kisah-kisah yang besar tu tak Masin ada. dah ni, bahaya ni. Selalu tak cakap macam tu. Pernah juga kata dia bawa motor, kata motor tu dah lama tak jalan kan. Kita cakap boleh jalan ke motor tu, bukan mati tengah jalan. Macam kita tak adalah niat macam tu, tapi betul tengah jalan mati. Benda kecil-kecil macam tu lah terjadi. Tapi yang benda besar-besar saya tak adalah berapa ada sangatlah kisahnya. Sebenarnya naluri itu sendiri kena diasah juga sebenarnya. Ada orang yang dia tak tahu dan dia tak biasa guna, dia tak yakinlah. Barat. Okey. Okey, kita selesai berkenaan dengan percentage tadi kan. Okey, seterusnya. Tu Dr. Syahna kata ke orang insting mulut masin. Itulah dia. Tadi anak saya yang insting, sebab mungkinlah saya terpilih untuk berbicara tentang insting sebab dalam keluarga saya ramai juga orang insting. Sebab ada lagi trainer lain insting yang hebat juga kan. Saya mungkinlah sebab saya insting, anak saya pun ada 2 orang insting. Dalam adik-beradik saya sendiri pun ada adik seorang insting. So anak yang insting tadi dia cakap, rasa malam ni ramai tengok Umi punya live. Betul ke? Masih tak mulut dia. Okey. Bagaimana nak jadi insting sejati dan nak guna potensi insting ni? Okey, sebab apa yang saya jumpa orang insting tapi dia tak ramai sangat kawan. Sebab saya jumpa kebanyakan insting, tak siapa-siapa je yang dia berkawan. Jadi macam mana nak jadi insting sejati tu? Nak guna potensi insting, yang mana kekuatan insting ni salah satu dia adalah network dia besar biasanya. Siapa-siapa je dia kenal semua. Okey. Silakan. Betul. Okey, betul. Alhamdulillah. Saya macam saya cakap tadi lah, alhamdulillah saya ditakdirkan mendapat persekitaran yang mengizinkan saya menjadi insting yang macam insting lah. Maknanya terlibat sana sini, kawan ramai, macam ingat lagi masa nak jemputan kahwin pun kan, macam-macam kumpulan ada. Yang ni grup silatnya, ni grup sekolahnya, semua ada kontak lah. Grup ni sukannya, grup apa, macam-macam grup lah, ramai. Adik saya yang insting yang bongsu tu pun sama juga. Walaupun dia bertugas sebagai polis trafik, tetapi kawan dia merata-rata. Kalau tanya dia mana-mana je orang kenal. Orang kenal dia lah. Macam mana nak jadi insting yang sebenar ni? Bila mungkin tidak terselah insting dia sebab persekitaran dia sebelum ni tidak mengizinkan dia begitu. Dan salah satu lagi ciri orang insting yang saya tak listkan kat sini ialah dia ada satu dia mungkin boleh berkemungkinan boleh jadi seorang yang traumatik. Traumatik tu maksud dia bila ada berlaku sesuatu event yang benar-benar terkesan terkesan untuk dia. Sebabnya orang insting ni sifatnya, boleh nampak tak atas ni? Dia pencari bahagia. Dia pencari bahagia dan sebenarnya dia nak hidup, orang insting lah ialah personality yang paling nak hidup tenang sekali sebenarnya. Yang paling mengharapkan supaya tidak ada, dunia ni tak ada perang. Dunia aman damai. Itu ialah impian setiap orang insting. Dia nak tenang je. So bila sepanjang perjalanan hidup dia, mungkin dia tidak ditakdirkan untuk melalui jalan-jalan yang mungkin banyak berliku-liku. Jadi mungkin ada fasa yang mengganggu dia, yang fasa yang mencabar. Dia mungkin ada peristiwa yang traumatik. Kemungkinannya dia punya sifat insting tu tidak dapat menonjol. Sebab tu kadang ada insting yang takut nak berkawan, kan? Ada insting yang susah nak bercampur dengan orang, ada. Dan ada insting yang dia tak macam insting lah. Dia tak mudah adaptasi, dia tak suka terlibat. Macam saya cakap tadi, tak boleh lari juga dengan faktor darah tu. Kalau insting berdarah A, mungkin dia sebab dia ada ciri-ciri thinking kan, yang fikir dulu, yang ada takut nak jumpa orang, dia macam banyak fikir, tu ada ciri-ciri, ada sebabnya juga. Macam saya sendiri, saya berdarah B. Kalau ikutkan orang berdarah B ni macam intuiting yang juga menjaga jarak dengan orang lain. Tetapi alhamdulillah saya mula-mula kalau nampak mungkin lambat sikit lah nak start berbanding insting yang darah O, lebih cepat lah. Tapi alhamdulillah saya bolehlah masuk dengan orang. Alhamdulillah bila dah duduk tu, insyaAllah boleh buat kawan lah.
Itu ciri-ciri insting. Yang macam mana nak guna potensi diri dia, saya bagi contoh tokoh-tokoh orang insting yang ada, yang wujud lah kan. Sebenarnya orang insting ni, dia nak gunakan kelebihan dia, dia kena pilih aktiviti ataupun pekerjaan yang sebenarnya menyelahkan ciri-ciri insting, iaitu orang insting ni suka menolong. Nampak tak bawah ni menolong? Menolong. Menolong. Dia memang suka menolong ni, maksud dia memberi manfaat kepada orang lain. Memang orang insting ni boleh diletakkan di mana-mana job scope sebenarnya. Tetapi walaupun dia buat kerja, saya bagi contoh, memang ada kawan sekolah saya insting dah test bekerja sebagai doktor. Alhamdulillah boleh je sebenarnya dia letak mana-mana. Sebab apa? Bila kita kaji di belakang tu, mesti kerja itu ada nilai yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu sebab sifat insting tu sendiri, dia suka nak menolong. Dan ada insting yang bertugas sebagai pakar kaunseling, doktor bahagian kaunseling, dan ada juga yang pensyarah Profesor Madya bahagian psikologi. So bidang-bidang tu dekat dengan orang insting. Sebab apa? Dia ada ciri-ciri menolong. Dia nak tak nak, dia mesti kena ada sumbangan dia. Dia mesti nak rasakan manfaat akhir tu sebenarnya. Macam saya bagi contoh diri saya lah kan. Sebelum ni memang walaupun saya dapat environment sebagai orang insting, saya masih tertanya-tanya apa sebenarnya saya boleh jadi. Masa saya sambung belajar, saya memang ikut persekitaran. Orang insting ni yang penting dia tengok persekitaran dia. Kalau persekitaran dia positif dan membantu, memang dia akan jadi dia boleh menjadi insting yang positif dan baiklah. Tetapi dia akan menyerap persekitaran sekeliling. Sebab tu bila tengok kenapa insting ni, orang kata insting ni, saya tengok kat sini dia spiritualis. Sebenarnya kelebihan dia boleh, ciri-ciri spiritual itu dia mudah dapat berbanding MK lain. Sebab ciri-ciri dia, bila kita sebut seven sense tadi tu, seven sense macam kita tahulah, seven sense benda yang melibatkan di luar daripada panca indera. Apa dia orang kata? Macam six sense sampai benda yang benda yang kita boleh imagine je. Tapi seven sense ni benda yang di luar daripada itu, di alam gaib lah, dia senang cerita. So benda-benda yang macam kita belajar rukun iman, rukun iman kan semuanya melibatkan alam gaib, betul? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat, kepada kitab. Dan orang insting sebab dia ada seven sense tu, menyebabkan dia mudah nak dapatkan ciri-ciri spiritual tu. Itu salah satu kelebihan dia. Nak cerita balik tadi, kat mana nak menggunakan ciri-ciri insting tadi tu, kat mana dia nak membantu dia untuk buat keputusan. Macam saya lah mencari-cari. Saya ikut je flow. Lepas habis diploma, saya sambung degree. Lepas habis degree, saya sambung master. Dalam bidang pengurusan sukan juga. Dan cuma master, waktu tu tak ada course pengurusan sukan. Saya ambil master in sport science. Saya ikut je, saya kata boleh okey kot jadi pensyarah, okey lah sebab boleh mengajar budak-budak kan. Saya macam cari okey lah kot mengajar dewasa ni lagi senang sikit pada mengajar kanak-kanak. Waktu tu saya punya pemikiran sebab saya tak tahu saya sebenarnya apa kelebihan saya. So bila dah masuk kepada dah habis master tu, dia memang kena sebab under scholarship, dia memang akan dapat tawaran, dia memang akan ditawarkan untuk sambung lagi. Untuk mendapat pensyarah tetap tu kena sambung lagi, buat PhD pula. So waktu tu saya macam sebenarnya hati ni cakap tak nak tau. Macam tak nak lah sebab apa tahu, orang insting ni sebenarnya dia boleh pergi ke mana-mana, tapi dia ada masalah bila dia kena terlalu fokus pada satu benda. Sebab dia ciri-ciri dia juga dia generalis. Dia boleh pergi mana-mana bidang, tapi jangan paksa dia untuk terlalu menjurus kepada satu benda. Sebab kepuasan dia ialah bila dia dapat buat macam-macam perkara. Bila orang yang pakar ni, dia mesti akan fokus satu benda je kan. Sebab tu orang thinking sesuai jadi untuk doktor pakar ke kepakaran something sesuai untuk orang thinking. Tapi orang insting bila dia paksa untuk pakar satu benda, dia akan agak struggle di situ. Tambahan pula bila benda yang dia buat itu tidak ada nilai akhir. Maksud saya, orang insting ni dia nak buat apa-apa, dia kena nampak manfaat akhir. Dulu saya tak tahu benda tu. Waktu saya buat PhD dulu, saya ikut je. Kalau ikutkan saya tak ada sebab pun untuk tidak
tidak menghabiskan saya punya pengajian sebab supervisor sangat membantu, siap dapat scholarship, suami support semualah. Tapi saya tak ada sebab kenapa saya tak boleh buat. Sebab jiwa tu tak ada. Sebabnya saya study bidang apa tahu? Saya bidang sukan kan. Bila orang bagi supervisor bagi topik service quality, okay, in soccer, bola sepak ya. Saya tak menonton, tak pernah menonton bola sepak pun sebenarnya. Daripada mula sampai habis tu tak pernah lah. Tapi kita kan boleh masuk kan, kita go with the flow je lah. Saya ikut je, saya buat je. Tapi memang jiwa tu tak ada. Saya boleh kata waktu pengajian 3 tahun tu, saya lebih banyak menghabiskan masa saya, cuti pengajian tu, weekend je saya pergi belajar course parenting. Sebab waktu tu baru dapat anak. Mula-mula daftar masuk PhD tu, lahir anak pertama. Memang dia usia dia lah, usia 3 tahun tu sepatutnya saya dah habis, saya tak habis pun. Tapi saya banyak hadir course parenting lah. Tapi yang pengajian tu tak habis. Sampai dekat hujung tu saya macam kenapa aku tak boleh buat benda ni kan. Saya tak faham lagi diri saya. Sampailah ada satu ustazah ni, dia tegur tau. Waktu tu saya dah hujung-hujung yang kena collect data. Pergi stadium bola sepak. Waktu tu barulah macam dia tanyalah sebenarnya study ni pasal apa macam tu lah kan. Macam dia macam menjentik saya untuk berfikir apa manfaat aku buat ni memanglah ada manfaatnya, tetapi orang insting dia tak fikir manfaat yang semasa. Dia nak tengok manfaat akhir. Manfaat akhir itu maksudnya sampai ke akhirat lah. Benda ni ada ke sumbangan aku kepada ummah macam tu lah, nampak macam besar kan. Tapi itulah sebenarnya yang menjentik saya. Sehingga akhirnya saya buat keputusan, itulah saya rasa keputusan besar yang saya buat ikut naluri saya. Selepas kita istikharah semualah, saya membuat keputusan untuk tarik diri daripada pengajian. Itulah keputusannya. Dan selepas saya tidak lagi belajar, sambung tu belajar, saya duduk di rumah. Waktu tu sebenarnya baru saya mula menjadi insting. Itulah kisah-kisahnya. Waktu itulah saya sibuk buka playgroup mengajar anak-anak kecil sebab kawan feeling memang tu bidang dia kan, dengan kanak-kanak. Tapi saya ikut je, dia kata boleh, tapi sebab apa seronok, sebab benda tu ada manfaat, kita nampak wah macam budak kecil ni banyak pahala. Kalau geng kawan feeling mesti ramai orang kan. Ramai orang kan. Sukalah. Okey je. Walaupun sebenarnya saya tengok feeling tu lagi enjoy lah. Saya boleh tapi tak boleh lama sangat sebab dah rabi tu kan. Penat lain budak-budak, tapi okey, boleh lah untuk kelas sekejap tu okey. Lepas tu saya banyak buat organize event, sebab sebelum tu 3 tahun pertama tu saya pergi join event parenting. Orang insting ni bila dia tahu, dia nak orang lain tahu juga, dia nak tolong orang lain juga. Aku dah tahu ni, orang lain kena tahu. So saya gunalah sikit ilmu yang saya belajar penganjuran organize event tu. Saya kebetulan ditakdirkan ada kawan-kawan yang sangat banyak ilmu. Saya panggil, saya tarik orang intuiting tu, jom kita buat, kita share dengan lebih ramai lagi orang lain. So saya jadilah penganjur acara event parenting, pendidikan seksualiti untuk anak-anak, pengurusan emosi ibu-ibu. Tu waktu tu sebenarnya saya menjadi insting tanpa saya sedar. Waktu tu saya tak boleh Sifin lagi. Itulah antara kisahnya. So keyword yang penting sebenarnya untuk orang insting dia adalah manfaat akhirat lah kan. Dia kena ada apa-apa yang dia buat lah, dia kena ada nampak manfaat akhirat tu. Kalau tak dia rasa tak fulfill. Betul. Baru dia datang passion dia tu. Dia kena nampak jelas lah. Itu yang mana personality lain tu perlu juga, tapi insting lagi-lagi perlu. Macam tu. Betul. Alright. Okey, seterusnya itu berkenaan macam mana kita nak guna potensi tadi. Sebenarnya banyak komen di sini. Orang insting ni tak boleh cakap no ke? Itu antara ciri-ciri yang dia perlu waspada ya. Saya saja tak buka ni. Sebab ini bukanlah sesuatu yang kita nak fokuskan kan, Syewah. Tetapi perlu diambil kira juga. Okay. Tak nampak tu. Tak nampak. Kita tarik. Sengitkan sikit ke phone. Sengitkan. Sekejap sini sikit Okey. Nampak tak? Okey. Alright. Ini antara ciri-ciri, antara kelemahan orang, bukanlah kelemahan, benda yang kita perlu waspadalah bagi orang insting. Kenapa? Sebab dia suka sangat nak terlibat tu, dia boleh jadi terlalu mudah terlibat. Macam tadi soalan tadi itulah. Betul ke orang insting ni susah nak cakap no? Betul lah sebenarnya, salah satunya. Bila kita dah belajar ni, barulah kita cuba untuk mengawal kita punya kekurangan sebenarnya. Kelebihan itu juga
boleh jadi satu kekurangan kalau kita tak pandai kawal. Macam terlalu mudah terlibat. Dah kalau kalau orang bujang lah kan, macam waktu zaman belajar dulu, okey lah. Saya memang kalau tanya mak saya, dia pun tahu saya memang tak boleh, takkan duduk di rumah sepanjang cuti-cuti. Kalau waktu you tu, bila cuti je, saya memang tak balik rumah terus. Ada je benda yang saya terlibat. Pergi camping ke, sebab saya dulu kurikulum pertahanan awam, banyaklah, memang ada je program saya akan join. So saya tak pernah balik rumah terus kalau cuti SEM. Kalau waktu tu tak apalah sebab kita tak ada komitmen lain kan, kita student. Walaupun baru saya tahu, mak saya beritahu dulu kan, Yah ni kalau dia nak pergi program, dia beritahu je. Sebab saya rasa benda tu betul kan, saya beritahu je. Bukan minta izin, beritahu je. Lepas tu dia pergi. Sebabnya mak saya thinking. Kalau siapa yang belajar tu fahamlah, mak saya thinking dia menyokong je. Sebab darah B tu jugalah, dia macam ciri intuiting kan, dia macam dia degil sikit kan, dia nak pergi dia pergi je. So waktu muda, waktu tak banyak komitmen, okey lah, boleh mudah terlibat begitu kan, join sana sini. Tapi bila kita dah ada komitmen, keluarga, semua benda, perkara-perkara yang terlalu mudah terlibat ni boleh jadi satu kekurangan bila kita tak pandai balancekan lah kan. Kita kena bila terlalu banyak terlibat dengan luar, macam orang insting memang dia akan sibuk pergi sana pergi sini, dia suka, itu memang nature dia ya. Tetapi bila tak pandai cakap no, kawan ajak nak keluar, bila nak buat orang ajak ni nak, semua dia nak, dia tak pandai cakap no, so akan boleh jadi mempengaruhilah dia punya cara hidup dia kan, berkeluarga apa semua. So saya pun belajar sebenarnya untuk bercakap tidak kepada beberapa perkara setelah saya tahu itu antara kekurangan orang insting yang perlu kita perbaiki. Contohnya dulu memang saya banyak buat event kan, buat parenting event. Tetapi bila saya dah join Stephen pun buat event juga. Kita pun nak terlibat juga kan. Kita pun nak organize juga. Waktu tu lah saya kena memilih. Macam suami pun kata pilih lah. So saya dah slow down yang parenting punya, yang saya lebih kepada Stephen je untuk beberapa tahun tu. So waktu tu kita kena belajar memilih. Macam kalau nak kata bisnes tu memang macam-macam bisnes lah orang ajak join. Siapa yang tak jumpa saya tak ajak kan. Tetapi kita kena pandailah memilih apa yang sesuai dengan jiwa kita. Sebab kalau tidak semua nak cakap yes ni susah juga kan. Dan ciri-ciri lain yang kita kena apa, waspadalah. Naif, dia agak lurus sikit lah orang insting ni. Sebab tu waktu saya belajar dulu baru saya tahu kenapa orang yang dekat dengan saya lah, dia selalu pesan jangan mudah percaya orang tau. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab itulah ciri-ciri saya, mudah percaya. Orang mudah percaya, orang jumpa orang tu macam semua husnuzon lah sebenarnya. Tetapi waktu inilah orang insting kena guna dia punya naluri. Sebab memang kita akan jumpa orang dan kita akan connect dengan orang macam mana pun sebab kita memang macam tu. Tapi gunakan naluri waktu ni. Adakah nak betul-betul kalau waktu memerlukan lah orang tu betul-betul baik ke kan. Dan ciri-ciri tak tetap pendirian ni macam saya cakap tadi lah, sebab dia mudah bersalah kan. Dia nak terlibat tetapi bukan semua keadaan dia boleh terlibat. So dia susah nak tetap pendirian. So dia dah tahu tu dia kena lebih hati-hati. Dia kena belajar untuk tetapkan pendirian. Okey, ni saya mau terlibat yang ini saja. Yang ni tak boleh. So dia kena belajar, sebab itulah pembantu terbaik orang insting ni thinking ni lebih tegas. Kau cakap tak macam tu. So kita ikutlah, kau fokus yang ni. Macam tadi soalan tadi macam mana nak jadi orang insting yang betul-betul potensi dia. Memang orang insting boleh bekerja di mana-mana, boleh cuba macam-macam perkara. Tetapi kalau dia nak betul-betul sukses dalam satu bidang itu, sebenarnya memang dia kena cari masa untuk fokus kepada satu bidang saja, suatu perkara tu. Contohnya dia takkan boleh lari daripada nak cuba benda-benda lain. Tapi bila dia nak serius, lebih-lebih lagi orang yang dalam kerjaya lah kan, dia nak serius satu perkara tu, katalah dia ada banyak bisnes dia nak buat, orang insting ni. Dia memang kena satu bisnes ini dia kena fokus dulu sampai bisnes tu betul-betul stabil. Maksud dia dah ada, sebaik-baiknya dia ada coach lah. Sebab dia akan jadi kesana kemari juga insting ni. Nak tak nak dia akan kejap nak pergi sana, kejap nak pergi sini. Tapi bila dia ada coach orang thinking tu yang macam tahan dia, okey buat dia dulu. Plan kan untuk dia apa yang dia nak buat. Dah stabil satu bisnes tu, dah ada orang kepercayaan yang boleh jaga bisnes tu, baru dia beralih kepada bisnes lain yang dia nak cuba pula. Sebab dia tak akan lari, dia memang nak juga buat benda-benda lain sebenarnya. Dia tak puas buat satu benda je orang insting ni. So bila dia
dia kena belajar jadi tegas. Dia kurang tegas, so dia belajar jadi tegas daripada orang thinking yang jadi coach dia tu. Dan salah satu lagi benda yang dia kena ambil tahu, dia kena waspadalah. Bila dia suka buat banyak benda, dia cenderung untuk buat kerja tak habis. Sebab responsif, saya bagi contoh mudah je lah, sebab saya di rumah kan. Kalau waktu kita memasak, kita dengar bunyi bunyi mesin basuh dah siap, dengan senduk-senduk tu kita bawa pergi nak angkat mesin basuh, nak keluarkan kain pula. Macam respon kan, ni tak habis lagi. So macam, tetapi bila kita dah sedar, kita memang akan responsif, dan kita sedar yang kita perlu siapkan kerja sampai habis, kita gunakan benda tu sebagai satu kelebihan. Kita boleh buat kerja sambil menyambil. So kita bear in mind lah, okey, ni tak habis lagi, tak apa. Sambil-sambil nanti tengah tak siap lagi dalam kuali ni, tak apa, kita boleh angkat kain dulu sekejap masuk bakul, sambung balik. So kita kena selalu keep in mind bahawa ada kerja yang kena dihabiskan. So saya selalu beritahu kepada anak insting saya pun, buat kerja sampai habis. Slogan kita sebab kita akan terrespon kepada benda lain, kita lupa yang tadi tu. So bila kita selalu dah sedar kan itu kekurangan kita, so kita kena keep remind ourselves lah, buat kerja sampai habis dan jadikan ia sebagai satu kelebihan. Kita boleh jam sana jam sini, tapi kita akan kembali balik pada kerja yang tak habis tu. Okay, menjawab soalan ke? Last tu. Last ada lagi. Ni saya mula-mula saya nak letak ke tak letak kan, tapi saya tulis jugalah kan. Saya nak mula, dia nampak kan sebenarnya kat bawah dia tulis marah. Kenapa marah? Saya mula nak tulis pemarah je tak sesuai. Nak tulis marah-marah je tak sesuai. Tapi semua MK pun, semua personality pun, dia boleh marah-marah juga kan. Tetapi kenapa insting dikaitkan dengan ciri-ciri marah ni sebenarnya? Sebab apa? Sebab yang tadi saya tulis tadi yang atas ni. Dia pencari bahagia. Atas balik Dia pencari bahagia. Dan habitat orang insting ni, habitat sebab ada dalam Stephen juga kalau kita belajar, dia dikaitkan ciri-ciri otak tengah ni dengan ciri-ciri reptilia. Habitat orang insting ni dia macam haiwan reptilia, contohnya macam buaya, macam ular. Kan dia duduk kat tempat yang orang yang jauh pada yang tenang lah. Maksud dia orang tak kacau dia. Dia tak akan kacau orang kalau orang tak kacau dia kan. Tu ciri-ciri habitat dia. Sebenarnya dia nak dia nak aman damai. So bila kalau dia berada pada dia tak dapat habitat dia tu, dia terganggu dengan sangat maksud dia sangat mengganggulah. Kalau sikit-sikit tu dia masih okey. Macam buaya, kalau sikit-sikit burung bertengkek dia tak kisah, dia okey je, dia sabar tahan je kan. Tapi bila dia sangat diprovoke ataupun sangat diganggu lah kan, dia cocok, memang kita boleh tengok macam mana dia respon spontan dia. Sebab itu orang insting, ciri-ciri dia sebenarnya dia tenang. Sebab tu kalau kita tengok orang insting, kebanyakannya lah kan, kita akan nampak tenang. Dan kalau tak tenang, mungkin persekitaran dia tu sama ada konflik ataupun trauma yang tidak habis, ataupun dia tak dapat ciri-ciri tenang tu lah, ataupun dia punya surrounding dia tu ada yang menyebabkan dia rasa trigger dia tu terancam. Dan marah orang insting ni lain pada orang lain. So kalau semacam buaya yang tiba-tiba terkejut, kita tiba-tiba marah, tiba-tiba respon, kita terkejut kan. So orang insting mungkin kalau kita kenal sehari dua kita tak nampak lah. Tapi ahli keluarga boleh tanya macam mana. Kalau seboleh-bolehnya jangan bagi sampai dia respon spontan itu. Respon marah dengan spontan itu sebenarnya. Jangan dijolok-jolok lah kiranya ciri dia. Jangan tapi dijolok Zarang kan. Tapi cumanya itu antara ciri dia. Tapi sebenarnya ada je orang insting yang saya tanya, suami dia insting, pernah tengok tak dia marah je sajalah kan, kita nak korek. Kata tak pernah, ada. Betul kita nak tahu, kita tanya lagi kan, ya ke, bagusnya macam mana, apa amalan dia. Ternyata amalan yang membuatkan jadi insting sejati yang tenang tu, sebab amalan spiritual dia tu banyak tinggilah. Dia zikrullah je, dahsyat lah. Maksudnya spiritual tu lah yang balancekan dia punya sifat bermarah yang tiba-tiba. So marah ni kan tiba-tiba.
Dia akan macam naik tiba-tiba hilang. Betul. Dia Dia dah cepat baik marah. balik dengan orang. Orang masih geram begini. Dia cepat tapi dia cepat marah respon tapi dia cepat juga surut. Tu baiknya. Cepat dia cool. Orang dah Tapi orang takut yang dia dah. marah takut lagi. Orang dah takut dah tapi sebenarnya dia dah okey lah. Macam tak ada apa-apa berlaku. Itulah. Begitulah insting. Okey, banyak sebenarnya persoalan ni. Tak tahu nak ambil yang mana ya. Okey. So bila orang insting terganggu emosi dia tak sedar dia tiba-tiba marah. Agaklah dia akan cepat terus respon lah kan, betul? Bila persekitaran dia tu membuatkan dia serabut. Orang insting tak boleh serabut sebab dia punya habitat dia tenang tadi tu. Jadi bila tenang bila banyak keserabutan dia boleh trigger dia punya marah tu sebenarnya. Jadi dia akan balik kepada spiritual dia tu. Spiritual dan dia kena pandai pilih persekitaran lah. Kadang-kadang kalau kita boleh pilih lah. Kalau di rumah tu kalau dengan anak-anak tu kadang-kadang kita tahu dah memang macam mana budak-budak kan. Tapi kita tahu kat mana part yang ni nanti akan huru-hara ni. So kita pergi jauh dulu ke ataupun kita bagi orang lain handle dulu ke. Kita kena tengok kat mana nak trigger tu. Sebab tu macam dari segi elemen pun orang insting ni adalah elemen air. So di mana dia mengalir macam itulah dia. Contoh kalau dia mengalir ke sungai yang bersih cantik dia akan menjadi air yang cantik bersih lah. So kalau dia mengalir ke longkang lah jadi air longkang. Dia memang sangat ikut. So persekitaran orang insting ni betul-betul kena jagalah maksudnya. Okay. Ada lagi persoalan kat sini. So Dr. Syarif kata so maksudnya bila orang insting marah kita tak payah pujuk lah ya. Nanti dia baik sendiri. Dia baik sendiri, betul. Betul sebab salah satu lagi ciri insting ni dia tak suka orang tegur dia. Dia tak suka ditegur sebab apa tahu sebab dia ada seven sense tu. Dia dah tahu dah apa benda yang tak betul, apa benda yang sebenarnya yang patut dibuat. Tapi sebab respon spontan dia tu. So bila dia dah cool balik dia dah tahu tak patut buat macam tu. Tapi sebab itulah sebab telah dijolok tadi dan sebab persekitaran tu mungkin daripada tempat kerja yang banyak tidak membantu dia, banyak konflik. Bila jadi konflik ataupun ada keserabutan, sebenarnya konflik tu tak libatkan dia pun dia serabut juga. Sebab dia punya dia punya jiwa dia tu memang jiwa yang yang kalau boleh tak ada orang gaduh-gaduh. Orang tak gaduh dengan dia pun. Kadang-kadang orang dekat office dia tu gaduh sama dia orang. Tapi dia efek juga. Sebab dia berada dalam persekitaran itu. Orang yang berkonflik, betul. Dia tak boleh, dia tak suka. So kena jaga betul-betul lah bagi orang insting ni. Sangat-sangat terganggulah persekitaran dia kalau dia berada dalam persekitaran yang tak membantu dia. Okay. Ada lagi persoalan di sini. Puan Fazilah kata saya bagi Habi handle kalau tengah panas. Saya cool down sendiri. Yelah. Orang insting dia cool down sendiri. Begitulah dia. Okay. Seterusnya. Okay, just nak share lah program ni. Tapi sebenarnya dah penuh dah seat program ni. Untuk program Sabtu dan Ahad ni yang bersama dengan Presiden Stephen Malaysia Datuk Bahar dan Cikgu Lin bersama Cikgu Romi. Semua dah penuh lah. Cuma kita nak bagi tahu ini adalah program lanjutan daripada program Intro Stephen. So dalam kelas ni you all akan belajar beza yang jelas dan nyata untuk 9 personality genetik. Dan yang bestnya kita belajar kita belajar untuk teka tau. Sebab tu orang yang dah pergi kelas advance ni suka, kita orang suka kalau jumpa cuba teka-teka personality orang tu. So memang ada satu slot yang memang kena teka. Memang kita kena teka. Jadi itu yang best tu. Okay, sebab ada sebab lah kenapa kita boleh teka, apa benda ciri-ciri yang kita tengok kalau kita nak teka. So semua ni ada dalam kelas WSL1 ni. Next class rasanya dalam bulan 9, tak silap. Okay, boleh siap-siap kumpul duit lah. InsyaAllah. Okay. Alright, seterusnya berkenaan orang insting. Soalan seterusnya. Bagaimana ilmu Stephen ni
membantu orang insting dalam uruskan cabaran dalam hidup. Macam mana dia membantu Cabaran ya. cabaran dalam hidup. Bila ada Kalau cabaran tu. ilmu kita tak ada manfaatnya buat apa kan. So Betul. Tiffin ni macam mana dia bantu orang insting? Alright, dipersilakan. Okay. Okay, nak cerita pasal cabaran kan. Macam saya cakap tadi lah, alhamdulillah saya punya kehidupan boleh dikatakan Allah bagi tu perjalanan itu tidaklah semencabar mungkin orang-orang lain. Bila saya dengar kisah-kisah orang lain yang Masya Allah lebih banyak ujian, dugaan kan. Saya rasa macam saya sangat kagum. Sebab mereka semestinya terpilih untuk ujian-ujian dan cabaran itu kerana semestinya mereka seorang yang mampu untuk dapat pahala sabar dan pahala redha dengan cabaran tu lah. Alhamdulillah macam saya cabaran kalau nak dikatakan yang paling saya rasa paling besar dalam hidup saya waktu saya nak buat keputusan untuk untuk sambung belajar ataupun tidaklah sambung belajar di dalam bidang Dr. Falsafah dululah. Sebab kita ada waktu tu saya ada scholarship dan kalau tak habis pengajian kena bayar balik ganti rugi. Bukan ganti rugi PhD je, ganti rugi master sekali dia suruh bayar sekali. Dan waktu tu memang sangat mencabarlah untuk saya. Walaupun waktu tu saya belum belajar Stephen lagi. Tetapi waktu tu lah macam saya cerita tadi lah, gunakan gerak hati dan tak tahulah mana datang kekuatannya selepas macam kita dah tekad sebelum buat keputusan tu pun saya bertanya kepada macam tadilah dia balik kepada spiritualis nilai spiritual tadi. Saya memang bertanya kepada orang-orang yang alim. Boleh kata 5-6 orang kot saya tanya tentang keputusan saya tu betul ke saya nak tinggalkan pengajian ni kan, sebabnya apa semua. Saya pernah telefon Ustazah Nur Hafizah Musa waktu tu di Radio IKIM, saya ingat. Saya tanya betul ke, boleh ke keputusan saya buat ni kan, saya nak tinggalkan bidang ni sebab nak di rumah kan, lepas tu terpaksa tangguh hutang, macam tu lah saya tanya. Dan alhamdulillah keputusan-keputusan yang daripada orang-orang alim yang saya tanya ni menjurus dan akhirnya dalam istikharah tu Allah gerakkan kan untuk buat keputusan yang besar itulah. Dan bila kita gunakan naluri kita dan kita berbalik kepada apa-apa, balik kepada matlamat akhirnya lah. Macam ayat Ustazah Hafizah Musa tu memang saya ingat lah, dia kata dia tak ada jawab direct tapi dia kata dapat melihat anak membesar di depan mata nilainya sangat berharga lah, dia kata untuk seorang ibu, dia cakap macam tu. Jadi memang kita faham lah orang orang insting ni salah satu kelebihan dia juga, dia nampak inside view. Inside view ni maksud dia ialah sebab seven sense, benda yang kalau orang thinking mungkin dia fokus, dia nampak benda yang yang di depan mata lah. Orang sensing nampak benda depan mata, orang thinking nampak benda logik kan. Tapi orang insting ni dia ada kelebihan, dia nampak inside view yang orang lain tak nampak kan. So dalam cabaran waktu itulah kini saya rasa cabaran tu, naluri tu dapat membantu saya. Dapat bila ikut naluri. Dan balik kepada matlamat akhir itulah, manfaat akhir tu, dan keputusan tu alhamdulillah memang memberi ketenangan. Kalau orang lain fikir dia ni dah berhenti belajar, kena bayar balik kan, sepatutnya risau kan. Tapi alhamdulillah waktu tu betul saya rasa tenang sangat. Lepas dah habis, esok tu serahkan surat tarik diri daripada pengajian tu kan. Waktu tu rasa macam satu beban yang besar dah saya lepaskan alhamdulillah, sebab macam memang bukan itu pilihan kita nak buat lah. Dan untuk orang-orang insting lain lah yang saya dengar ada banyak cabaran kan, mungkin dia dalam environment yang tidak membantu dia, yang banyak konflik, yang memang tak tertanggung. Sebenarnya orang insting ni memang nak tak nak dia memang kena cari persekitaran yang boleh membantu dia untuk jadi positif. Sebabnya dia memang tak boleh hidup dalam persekitaran yang begitu. Kalau boleh memang dia kena cuba hijrah. Sebab hijrah tu bukan mudah. Macam Rasulullah sendiri Allah perintahkan untuk berhijrah untuk jadi lebih baik kan. Walaupun dia sayang dengan bumi Mekah kan, tempat lahir dia, tapi memang diperintahkan hijrah tu bukan mudah dengan diam-diamnya, dengan susah payahnya kan. Tetapi dengan hijrah itulah dia boleh dengan niat
kerana Allah nak jadi diri dia yang lebih baik. InsyaAllah itu boleh membantulah, memang dia kena cari persekitaran yang lebih baik. Sebabnya orang insting ni dia memang kalau boleh jangan terlalu terlibat dengan benda yang boleh menyusahkan dia. Dia kan suka terlibat, tetapi dia terlibat tu macam kalau benda tu memang perkara yang baik, okeylah kan dia hang around dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau jangan terlalu keep in touch dengan sangat ramai orang yang akhirnya akan membuatkan dia serba salah sebab dia tak boleh tolong orang tu. Sebab tak nak orang insting ni dia memang keinginan dia untuk menolong tu sangat tinggi. So bila dia tak dapat tolong, dia sendiri akan depress. Dia akan rasa depress. Kenapa aku tak boleh tolong orang ni? Dia sendiri akan susah. Dia akan terkesan lah bila dia tak dapat tolong orang sampai habis. Betul. Sebab tu kalau saya biasa kalau consult orang insting ni, sebab kebanyakan orang insting yang saya dapat kes ni yang datang kat saya dia public figure, buat kelas, ramai orang jumpa semua so dia tanya, bagus tak orang insting ni jadi coach? Maksudnya coach orang personal, buat personal coaching lah. Jadi saya macam mana? Personal coaching ni. Personal coaching itulah saya pun dulu saya tertanya-tanya juga kenapa saya tak macam semangat nak buat personal coaching, macam tengok orang feeling seronok dia consult orang kan macam berbakatnya. Saya takut tau sebab apa? Sebenarnya saya belajar daripada Puan Isha. Dia sebab dia banyak pengalaman bagi coaching dengan orang lain sebab dia ada pegang mesin kan. So dia boleh handle tau situasi tu. Kelebihan orang feeling ni dia boleh mendengar, dia boleh empati, simpati. Tetapi kalau orang insting dia bukan takat tu je. Bila dia dengar, dia simpati, dia empati, dia nak tolong. Dia nak tolong sampai apa benda yang apa yang saya boleh bagi. Macam tu. Macam orang thinking dia nak menolong juga. Semua MK ada sifat nak menolong tu. Orang thinking dia tolong fikirkan planning sampai sakit kepala nak fikirkan kan. Tapi orang insting ni kalau boleh dia nak bahagi semua. Nak bagi. Sampai kalau kahwin lebih tu membantu dia akan kahwin. Itu takut tu. Sebab itulah Puan Isha kata, dia kata sebenarnya insting ni kalau boleh jangan terlalu personal sangat dengan seseorang, dengan banyak benda lah, dengan banyak benda yang membuatkan kita go into orang lain punya life. Sebab kita akan memang sanggup. Saya pernah jumpa orang insting yang bayar puluh ribu sebab nak selesaikan masalah makcik yang dekat hospital yang dia tak kenal pun, yang tak boleh bayar bil. Sampai macam tu. Dan apa lagi contohnya itulah bahayanya orang insting ni, sebab tu dia kena waspada sebab keinginan dia boleh buat coaching tapi kalau boleh crowd yang lebih daripada seorang lah. Kalau tak dia akan terjebak dengan benda-benda yang personal sangat. Yang dia rasa dia tak boleh nak move on kalau selagi dia tak tolong dah habis. So dia kena pandai cut. Orang insting ni. Kalau tak dia akan terjebak sampai habis ni. Dan bila dia tak dapat tolong, dia akan jadi bagi kesan yang sangat dalam pada dia, sedangkan orang yang datang kat dia dah move on. Kan. Saya bagi satu kisah lah kan. Ni kisah biasa je lah. Tapi benda-benda berlaku lah. Sebab kisah saya dekat rumah lah. Saya suri rumah kan. Saya tengah sidai kain kat depan rumah. Tiba-tiba ada seorang orang Indonesia lah, perempuan bibik ni, tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba datang betul-betul depan muka kita kat depan pagar rumah tu. Dia kata, tolong saya bu, tolong saya bawa ke polisi, bawa ke balai polis. Mu tak tergamam kan. Kita macam takut juga, tapi dalam hati macam kesiannya dia ni. Dia ceritalah dia kena dera dengan majikan, kita macam takut juga kan. Tapi dah duduk depan mata kita kan, mestilah kena tolong. Tu orang insting. Tapi ikut gerak hatilah. Ada juga rasa takut. Saya tanya mana pengenalan diri apa semua. Dia kata dia tak bawa apa-apa. Saya ada bawa dalam plastik tu. Saya ingatkan dia bawa pengenalan diri dia. Rupanya dia kata saya sempat ambil Al-Quran je. Lagi touching kan orang insting ni. Dia sempat bawa Al-Quran je. Betul, dia tunjuk Al-Quran je dalam plastik tu. Dan dengan dia punya kaki dia yang cuma camping lah sebab dia lalu ke hutan lah. Macam itulah. Lepas tu saya dengan spontannya, kita tunggu sekejap. Saya pergi ambil kunci kereta. Waktu tu anak tengah main, saya angkat anak masuk, Rashid, saya buka pintu, saya kata duduk belakang. Sebab dia minta tolong bawa pergi kat polisi kan. Saya bawa lah. Waktu tu saya tengok ada berapa puluh ringgit dalam beg. Saya bagi dia. Ni je saya ada, saya kata. Ambil. Saya bawa lah.
Saya betul bawa pergi balai polis, tak jauh pun, tapi bawa dengan kereta kita lah kan. Saya nampak dia dekat belakang tu pun dengan muka penuh kesyukuran lah. Muka dia nangis, dia kata, dia sembang juga, dia kata majikan tak bagi saya solat. Lagi lah macam kita sangat touching kat situ. Saya tolong sampai kat balai polis tu je lah. Alhamdulillah saya hantar kat balai polis, diorang minta bagi nama je lah. Dan Alhamdulillah saya tak terlibat sampai situ je. Alhamdulillah polis tu tak mengajak saya untuk terlibat lagi. Tapi bila saya dah settle tu balik rumah, bila macam takut pula nak cerita kat suami kan, macam takut. Barulah terfikir masa tu. Takut pula lambat. Sebab kita akan respon spontan dulu. Macam bila saya tanya orang lain, cerita kat orang lain pun dia kata, ish berani dia kata, tak tahu orang tu, tak tahu siapa-siapa kan. Saya kata, tak terfikir pula sebab memang responsif tu. Dan dia ikut gerak hati. Alhamdulillah memang betul dia tu tak aniaya. Dan memang ada majikan dia yang datang balai polis juga yang tanya, ada tak? Macam tu lah, adalah panjang kisahnya. Tapi saya tak terlibat lah lepas tu, Alhamdulillah. Ada Asram Sahim ni. Wah, macam mana ni? Sama semua. Yalah, kalau sama-sama insting rasa sama lah ceritanya. Itu yang menyebabkan kenapa saya buat perkongsian Stephen ni. Memang saya buat ikut geng. Dia akan rasa macam dia tengok live ni rasa macam tengok cermin tu. Kan? Sebab kalau nak cerita, cakap orang lain, personality yang lain, cakap pasal personality yang lain, kita rasa macam ada satu kecaman tu. Rasalah macam dia cakap macam ni. Tapi bila personality yang sama bercakap, dia rasa lain. Macam sama je ni. Macam tu lah dia. Memang nak bagi rasa, memang nak you all rasa benda tu. Okay? Alright. Tadi cerita pasal cabaran kan. Itu kalau cabaran besar lah. Ni saya cerita kalau macam nak recharge. Macam orang feeling semalam. Itu yang ada cerita kan. Tak sampai lagi ni? Tak sampai lagi? Laju betul. Mesti sama-sama. Rasa macam belum masuk lagi. Okay. Boleh. Masuk dalam soalan. Ajak komen Masuk dalam soalan cabaran ni ke tidak? Belum lagi. Dah. Cabaran dah jawab tadi kan. Alright. Ini saya just nak share lah untuk kelas online saya pada 8 Ogos. Tu baca komen tu. Tengok cermin ke ni? Yelah tu. Kalau orang insting dengar pasal insting, memang dia rasa macam tengok cermin tu. Alright. Okay, soalan seterusnya untuk orang insting ni macam mana? Personal insting ni tengok orang insting dia sampai dulu. Belum lagi. Okay. Sebenarnya. So kalau saya buat kelas pun dekat TIS saya baru cerita pasal sensing. Orang insting dah tanya, Puan, insting kejaya apa yang terbaik untuk insting? Baru cerita sensing ni. Dia dah nak conclude terus insting. Okay. Sebenarnya bagaimana personality insting nak bangkit motivasi? Bangkit bermotivasi dia macam mana tu? Okay, silakan. Orang insting ni sebab dia punya ciri-ciri memang semula jadi dia lah, dia suka nak berperanan. Berperanan tu waktu dia terlibat tadi tu dia memainkan peranan lah di dalam mana-mana situasi. So bila dia tak berperanan tu dia rasa kurang motivasi. Apa aku punya matlamat hidup macam tu lah. Apa peranan aku hari ni macam tu lah. Saya bagi contoh lah kalau kita macam dulu duduk di college, macam mana saya rasa sangat bermotivasi sebabnya saya buat banyak peranan. Kalau duduk di college jadi jawatankuasa college. Kalau duduk di fakulti terlibatlah buat aktiviti macam-macam. Kalau ada event tu kita lah yang join dulu. Kalau dalam kurikulum pun ada jawatannya, dan bila ada program luar pun kita lah yang akan terlibatnya sama. Itu bila kita begitu kita rasa sangat bermotivasi sebab kita rasa macam kita ada banyak peranan. Dan kalau kita betul-betul bahagikan dengan baik, kita akan jadi seorang yang sangat bermotivasi. Tapi macam mana pula kalau kita tak ada dalam lingkungan itu? Sebab itulah kena cari tempat untuk berperanan. Contohlah macam saya lah kan, saya dah memilih untuk menjadi suri rumah. Awal-awalnya depressed jugalah duduk rumah. Sebab kita dah biasa sebelum ni kita aktif kan. Aktif selalu join macam-macam, walaupun dulu saya dulu di pusat sukan. Kan banyak aktiviti, banyak event kan, banyak keterlibatannya, sukan sanalah. Tapi bila dah duduk di rumah, dia jam tau.
apa aku nak buat ni waktu tu lah kita jadi dia datang, kenapa aku nak marah-marah anak ni, sebabnya kita tak jumpa diri kita tu, kita tak faham, saya pun tak faham kenapa aku jadi orang yang marah-marah, sebab kita bila tak berperanan kita jadi useless. Ya, kita jadi macam mana carilah diri kita, kat mana aku nak berperanan. Dan bila saya mula itulah mencubakan diri buat event macam-macam tu, barulah saya rasa macam jadi diri insting kembali. Dan bila saya masuk ke uh, ke dalam ilmu Stephen ni pula, waktu tu selepas saya dah buat program parenting tu lah, waktu tu lah baru menjawab semua persoalan-persoalan saya sebelum ni. Kenapa yang sebelum ni tak bermotivasi tu? Sebab dia kena memang mencari tempat untuk kita berperanan. Macam kalau sekarang saya duduk di rumah, saya tetap juga kalau dulu waktu anak belum 3 ni memang banyaklah weekend je keluar, nak juga terlibat dengan event-event kan, event-event yang kita rasa ada manfaat. Dan kalau tak pun kenapa saya sangat suka belajar Sifin, sebab itulah, sebab dia menjadikan saya seorang insting yang dapat menolong, dapat memberi manfaat kepada ramai orang, yang dapat, yelah kita boleh tolong orang kan, seronoklah. Kita boleh tolong orang bawa mengenal diri. Tu memang sangat kena dengan orang insting tu sendirilah, sebab itulah. Dan insting kan nak cepat. Waktu tahun 2016 saya belajar, daripada kelas pertama pergi awal tahun. Tahun tu juga jadi trainer. Dapat pula gang feeling. Tu Puan Sakinah, dia ajak-ajak kan, nak cari sparring. Kita pun macam dengan sebersalah. Saya ni agak susah juga nak dapat kelulusan ni, sebabnya suami intuiting. Saya kena sokong dia. Tapi sebab saya gunakanlah, alhamdulillah saya gunakanlah kelebihan darah B tu, ya agak degil juga tu kan, nak juga macam alhamdulillah. Dan tahun yang sama juga jadi trainer, sebab memang kita rasa ada passion di situ, rasa macam banyaklah manfaat boleh dapat dan banyak berperanan bila masuk Stephen ni. Alhamdulillah. Dan macam mana nak bangkitkan diri, motivasi lagi sebabnya boleh tengok kat sini, tadi tak cerita pasal ni kan, ni insting punya intelligent tau. Macam orang lain ada juga jenis-jenis intelligent dia kan, macam logical intelligent, spatial intelligent, macam-macam lah. Yang ni antara intelligent orang insting, dia selain spiritualist tadi tu, dia juga ada kelebihan musical tau. Musical ni kalau tanya mana-mana orang insting, insya-Allah lah dia boleh lah ada, dia macam orang kata tak buta bunyi lah, dia boleh ikut beat, dia ada kelebihan musical tu. So bila masa dia rasa down, dia boleh menggunakan kelebihan tu untuk bagi dia semangat balik lah. Sebab tu saya ada baca kisah ada seorang, dia ni macam tokoh masyarakat ke, ada pemimpin lah di Indonesia, orang insting. Sebelum tu memang bila buat kerja, banyak buat kerja, bila dia stres je nampak dia punya dia punya temper dia tu, pemarah kan, nampak marah-marah dia. Tapi bila dia dah mula mengamalkan aktiviti yang berkaitan dengan dia amalkan setiap minggu, dia ada buat macam program macam kasidah semua kan, benda tu kan macam muzik kan, ikutlah kita punya minat. Ada orang minat muzik yang berbeza-beza, tapi macam dengan amalan tu membuatkan dia jadi seorang yang lebih bermotivasi. Dah lupa dah nak marah-marah tu, sebab dia sebab muzik tu boleh bagi boleh recharge juga orang insting ni. Selain daripada jumpa orang dan bermasyarakat tu, orang insting ni suka jumpa orang, suka nak terlibat tadi kan, tapi kadang-kadang bukan setiap masa kita ada peluang itu kan. So kalau macam kita kat rumah aja, apa nak buat untuk recharge energy, boleh dengan muzik. Orang insting dia suka muzik sebenarnya. Apa lagi? Ada lagi ke soalannya? Okay, keywordnya sebenarnya orang insting ni, dia kan tadi kita share yang dia adalah elemen air. So orang insting ni dia kena mengalir. Maksud dalam erti kata mengalir tu adalah mengalirkan manfaat. Baru dia sendiri rasa dia fulfill. So penting sangat untuk dia dapatkan environment yang boleh dia bagi manfaat tu. Right, sebenarnya kita ada banyak soalan. Orang insting pandai nyanyi, main muzik, pandai menari Dr. Shahnaz. Ya. Pandai menari. Tak tahulah, orang insting yang saya kenal
Kalau ada orang yang dekat-dekat tu saya tahu boleh menyanyi lah. Tapi mungkinlah ada sisi-sisi muzik yang berbeza-beza kan. Macam saya sendiri mengakulah saya memang suka menyanyi. Begitu boleh buat geng lah ni, insting dengan feeling. Boleh. Patut lah itu ajak geng kan. Okay. Itulah jealous dengan orang feeling punya recharge energy tu kan. Kita boleh je masuk Zumba pun kita suka. Tapi itulah dia kena yang patuh syariah lah kan. Patut syariah Alright. Okay, seven sense, insting. Yelah memang seven sense lah insting ni. Okay, dah terlepas lah banyak soalan. Sekejap saya scroll je. Okay. Sekejap ya. Mungkin ada yang nak tanya pasal altruist ni. Kalau perasan kan altruist ke saya salah je. Altruist, sorry. Altruist intelligence ni salah satu sebenarnya dia kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu dia kebolehan kedaran untuk berkorban. Itu salah satu ciri intelligent juga tahu. Kelebihan dia untuk berkorban tu lebih daripada orang lain. Dia macam tadilah kita tahu kan bila dia terlalu terlibat tu dia boleh mengorbankan apa saja. Dia bahasa lain dia mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Mendahulukan. Sebab tu dia kadang jadi terkorban lah tu. Kalau dia tak reti nak cut, dia punya berkorban dia sampai dia terkorban. So kena pandai, kena guna naluri itulah. Okay. Apa yang orang insting nampak dari seven sense tu? Soalan tu. Soalan dia apa orang insting nampak seven sense tu? Bila seven sense tu saya memang apa-apa pun kita kaitkan dengan matlamat akhir lah. Matlamat akhir tu maksudnya matlamat akhirat. Even macam saya punya anak kecil kan. Sebenarnya walaupun semua anak-anak pun sebenarnya sangat digalakkan kita bercerita tentang cerita pasal reward syurga kan, reward akhirat lah kita suka. Tapi dengan anak insting cara sebab dia tak ada introvert macam orang lain. Macam orang tanya macam mana nak motivate anak insting ni. Memang saya kaitkan dengan matlamat akhir. Dan orang insting ni dia kena cakap pelan-pelan, dia kena sebab dia nak tenang kan. Dia kalau orang marah tu dia tak suka. Lepas tu cakap pelan-pelan je lah. Sebutlah nak dapat pahala tak, nak jadi khalifah soleh tak. Pelan-pelan je walaupun kadang gerak tu lambat tapi dia akan gerak juga. Sebab dia terkesan bila sebut benda-benda yang ada matlamat akhir. Itu yang seven sense tu sebenarnya. Tetapi memang ada orang-orang insting yang special ni yang memang bila dia gunakanlah dia punya bila dia aktif mungkin dia Allah bagi kelebihan dia teractivate seven sense itu dari segi yang dia boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Maksud dia alam gaib lah. Memang ada, saya sendiri jumpa. Datuk Bahar sendiri pun bercerita. Bila dia cerita pasal ciri-ciri insting, dekat hujung dah habis talk tu kan, memang ada yang akan datang kat dia. Betul lah apa yang Datuk cakap. Dia kata, saya memang boleh baca. Macam maksud dia baca, dia boleh nampak benda orang yang ada penyakit ke. Dia sendiri boleh dia kata saya tak tahu, saya tak belajar tapi saya boleh dia boleh komunikasi lah dengan makhluk yang orang lain tak nampak. Dan dia boleh mengubat. Itu antara kisah-kisah benar lah. Dan ada anak insting sendiri. Mudah untuk dalam benda apa panggil natural supernatural. Super. Paranormal apa benda tu kan. Benda tak nampak ni memang mudah sikit lah bagi orang insting. Dan ada yang bertanya apa beza seven sense dengan six sense. Seven sense ni lebih merujuk kepada orang insting. Six sense tu merujuk kepada orang intuiting yang mana kita akan bincang kat esok. Kita tak akan bincang lah malam ni. Okay, so seven sense tu memang khas untuk orang insting. Okay. Orang insting bangun qiyam, orang insting senang bangun qiyam tiap malam. Kalau ikutkan waktu aktif, waktu yang orang insting paling aktif memang tengah malam sebenarnya. Sebab apa? Sebab itulah tadi dia punya habitat dia tenang. Pencari bahagia kan tenang. Macam saya sendiri saya mengaku kalau dengan anak kecil ni kan, kalau macam kita nak buat something yang memang betul-betul fokus, memang tak boleh buat sambil-sambil, walaupun kelebihan kita sambil menyambil, tetapi sambil menyambil untuk perkara yang senang, perkara yang perkara yang kita dah biasa, okeylah. Macam anak insting sambil-sambil tengok TV boleh jawab soalan, sambil-sambil
belajar boleh sambil dengar muzik ataupun dengar Quran kan, boleh sambil menyambil untuk perkara yang biasa, perkara yang macam rutin yang biasalah, yang normal. Tetapi untuk benda yang perlukan fokus, memang dia kena waktu betul-betul tenang daripada orang lain. Itu saya tak tahu sebenarnya waktu dah belajar Stephen ni, baru tahu patutlah waktu dulu saya belajar, saya akan pergi ke waktu belajar biasa ni okey je lah kan, pergi kelas, balik kelas, discussion semua kita okey dengan benda tu. Tapi bila nak study untuk final, saya akan pergi library, saya akan pilih sudut yang paling terperosok sekali. Saya tak nak gangguan, dan tak nak pandang, tak nak ada apa-apa yang mengganggu lah. Sebab kita akan respons kan, nampak ada kawan tu nak macam kenal lah, kita akan respons. So saya akan pergi tempat yang paling terperosok sekali untuk study. Sama jugalah dia tengah malam tu waktu yang paling tenang. Sebenarnya itulah waktu aktif orang insting. Sebenarnya kalau dilatih boleh je bangun. Sebab tu mudah. Sebab tu spiritual buat tu. Dr. Syah kata secara nak panjang orang insting boleh guna ayat-ayat ukrawi lah. Sebab tu dia macam ni, kalau ajak orang feeling kita cakap jom karo. Dan kalau ajak orang insting kita cakap jom nasyid weh. Jom nasyid. Gitu. Oh tak adalah macam tu. Dia tengok juga. Saya dah habis. Saya dah habis saya ni sikit lebih bebas sikit Bebas sikit. Okey. Tapi kalau sebut kasidah tu memang lebih kita macam sedap sikit kasidah kasidah kan. Mesti suka sikit lah dengar. Okey. Insting waktu aktif tengah malam. Puan Munirah ada. Patutlah dari dulu sampai sekarang selalu terbangun tengah malam dan rasa waktu sangat tenang. Time kerja dia sampai rasa nak pergi office buat kerja. Waktu pagi-pagi. Ayolah aktif waktu aktif Memang saya jenis stay up dulu waktu belajar, stay up. Okey, kita check lagi ada tak soalan-soalan yang kita tak sempat nak raikan, macam ada yang terlepas tadi. Okey, ada sebelum rasanya kita dah nak dekat pukul 11 dah, malam Jumaat ni kan. Nak panggil. Akhir katalah orang insting kepada orang insting. Apa akhir kata orang insting kepada orang insting ni? Okey, akhir kata Okey, saya nak share lah satu info lah yang saya dapat masa saya pergi program Stephen juga. Saya tak ingat dalam tematik yang mana. Tapi perkongsian ni bila saya dengar saya sangat terkesan dan saya rasa sebab jugalah bila dengar. Sebab dalam Stephen sendiri mereka ada buat kajian lanjut. Mereka ada buat kajian lebih lanjut lah tentang personality dalam Stephen, dan pekaji Stephen ni mereka kaitkan dengan ciri-ciri tokoh-tokoh Islam terdahulu. Tokoh-tokoh Islam termasuk pada zaman Rasulullah dulu. Macam mana ciri-ciri sahabatnya, bagaimana ciri-ciri isteri-isteri baginda, dan apa yang terkesan di hati saya ialah bila yang waktu tu Master Sifu Stephen lah, dia kata kalau kita tengok ciri-ciri orang insting tadi yang serba sederhana, mudah adaptasi dengan pelbagai golongan kan, suka terlibat dan jadi pendamai, seorang yang menolong. Dan sifat-sifat ini semua ada pada baginda Rasulullah SAW. Itu sangat saya terkesanlah. Sebab kita jangan rasa rendah diri. Kita kata aku ni serba sederhana je kan, tengah-tengah aja. Sebenarnya bila kita rujuk balik kepada sirah Nabi kan, kisah Rasulullah, baginda memang orangnya serba sederhana. Dia pernah ditawarkan untuk jadi orang yang paling ditawarkan dengan harta, pernah ditawarkan dengan kekuasaan yang paling boleh kata pernah ditawarkan kuasa, pernah ditawarkan untuk jadi orang yang berpengaruh, tetapi Rasulullah tidak memilih itu semua. Apa yang baginda mahu ialah dia nak bawa semua umat dia masuk syurga sama-sama. Dia nak memberi kebaikan kepada semua orang. Diri dia tak ada apa-apa, tak apa. Kan, itu Rasulullah. Dan perkara itu tidak menyebabkan diri dia terhina pun, tidak menyebabkan diri dia
mungkin kat waktu itu dia ada orang ada pandang hina dia, orang yang tak faham je lah kan. Tetapi dengan sifat itu sendirilah Rasulullah tu diangkat jadi orang yang paling mulia, jadi kekasih Allah. Dan di situ saya memang jadi terinspirasi lah sebagai orang insting. Jangan pernah rasa kita kurang. Sebenarnya sifat-sifat itulah yang melengkapi orang-orang lain di sekeliling kita. Dan sifat itulah yang buatkan kita bahagia. Yang penting kita bahagia. Alhamdulillah. Saya tambah sikit lah untuk para nabi ni, kalau ikut kajian Stephen ni, dia memang semua karakter personality insting, tapi dia adalah insting yang sempurna. Betul. Sebab nabi dia insting yang sempurna, maksudnya semua personality dia sempurna, semua ada 100%. Dan dipandu direct daripada wahyu Allah lah. Itu yang membezakan insting nabi dengan insting manusia lain lah. Jadi 7 sense tu ya direct kan. Dan sempurna kita panggil. Betul. Dia tidak adalah ciri-ciri waspada tadi tu, tak adalah. Sebab dia dipandu direct daripada dia dipandu direct. Betul. Direct Allah pandu. Okey. Alright, rasanya sampai sini je kita dah sampai 11 malam ni. Makin aktif orang insting ni. Banyak pula komen dia. Makin malam makin aktif je. Alright, tak apa. Nanti ada trainer-trainer yang ada ni, insyaAllah akan bantu sama-sama jawab yang mungkin dia terlepas. Sebab tadi saya pun terkeluar banyak kali juga live ni. Jadi bila terkeluar tu, soalan-soalan tu ada yang dah saya tak dapat nak scroll balik. Okay. Nanti insyaAllah kita akan cuba jawab lah secara kat komen insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada jemputan kita Puan Masyitah dan semua yang support malam ni, sama-sama komen, share, tag kawan-kawan semua. Dan trainer pun ada bersama-sama dalam live ni. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah kita jumpa lagi esok. Itu untuk geng Intuiting bersama Puan Maznah. InsyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.